Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung lagi. Kita punya perbincangan buku teks sains KSSR tahun 6. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tajuk yang sama, interaksi antara hidupan. Okey, jadi hari ini, sebelum ini kita belajar berkenaan dengan faktor-faktor persaingan antara tumbuhan, kan, dan sebelum tu kita belajar berkenaan dengan interaksi antara haiwan, faktor persaingan antara haiwan. Jadi hari ini kita nak tengok pula interaksi antara tumbuhan. Ada ke tidak interaksi antara tumbuhan? Kalau haiwan hari itu, mereka ada interaksi komensalisme, mutualisme dan parasitisme. Sebenarnya untuk tumbuhan, dia lebih kurang sama. Okey, dia pun ada juga komensalisme dan ada juga parasitisme. Cuma dia tak ada, kalau dalam buku teks tahun 6 ni, dia tak ada mutualisme. Tapi sebenarnya, saya ada buat pembacaan, ada juga sebenarnya. Nanti kita tengok. Kita pergi dulu kepada muka surat 71. Jenis interaksi antara tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan mengubah suai bentuk pertumbuhan untuk mendapatkan keperluan asas. Tumbuhan ini juga membentuk interaksi antara tumbuhan lain. Interaksi ini dikenali sebagai simbiosis. Samalah dengan haiwan, kan? Simbiosis antara tumbuhan terbahagi kepada komensalisme dan parasitisme. Nampak? Dalam buku ni disebut ada komensalisme dan parasitisme saja. Tapi yang saya ada buat pembacaan, nanti saya akan kongsikan. Ada lagi satu yang berkenaan dengan mutualisme. Cuma saya tak pasti kebenarannya lah. Nanti kita tengok, ya. Jadi ada murid ni tanya, apakah jenis interaksi yang berlaku pada tumbuhan? Kita tengok. Pokok paku langsuya menumpang pada pokok kelapa sawit. Yang ini, yang lebih tinggi untuk mendapatkan sumber air dan cahaya matahari bagi memastikan tumbuhan ini terus hidup. Maksudnya, pokok paku langsuya ni dia duduk dekat pokok kelapa sawit. Kalau awak tengok kelapa sawit kat mana-mana awak jumpa pokok kelapa sawit, awak akan nampak pokok ni. Sebenarnya dia cuma tumpang saja. Dia duduk kat atas pokok kelapa sawit tu, dia nak cari apa? Dia nak dapatkan air dan cahaya matahari. Jadi dia pun menaik kat sini, nanti dapatlah air. Air daripada bawah dan cahaya matahari dia dapat daripada cahaya lah. Bila dia tinggi, kan, senang nak menghadap matahari. Kalau dekat bawah nanti, kan, dia tak dapat matahari, terlindung. Jadi keadaan pokok ini walau bagaimanapun dia tidak membahayakan pokok yang ditumpanginya. Jadi interaksi ini dikenali sebagai komensalisme, iaitu no comment. Dia katakan, tengok ni, tumpang tumbuh kat sini, terima kasih. Dia katakan, dia kata pokok lagi satu, sawit cakap apa? Sama-sama, silakan, kamu tak ganggu saya pun. Maksudnya pokok paku langsuya ni dia cuma menumpang je, tumpang duduk dekat pokok kelapa sawit. Jadi pokok ini tak membahayakan kelapa sawit. Kelapa sawit pun tak ada masalah, nak duduk-duduklah, no comment, tak ada hal. So nama dia komensalisme. Okey, kemudian kat sini ada satu lagi pokok, gambar ni. Orkid liar ini hidup pada batang pokok. Apakah jenis interaksi ini? Bagaimanakah interaksi ini boleh berlaku? Agak-agak orkid liar ni, dia interaksi apa? Adakah dia makan pokok tu? Tidak, dia pun cuma menumpang sahaja. Okey, jadi kita tengok nota yang saya dapat sikit daripada luar, bacaan luar. Daripada mana ni nama dia? Sekejap, saya tengok sekejap. Chang Tun Kuet. Saya tak pasti ni lama web apa dia. Okey, kita boleh bahagikan kepada 2. Tapi kalau dekat dalam nota yang kita lihat kat sini, dia bagi pada 3. Interaksi antara tumbuhan seperti haiwan, tumbuhan juga mempunyai 3 jenis simbiosis, iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Yang ini yang tak ada dalam buku teks tu. Yang mutualisme ni, contoh ni nombor 2 ni. Okey, dia kata lichen. Lichen ni terdiri daripada alga dan kulat. Maksudnya lichen ni mutualisme, iaitu dua-dua untung. Alga untung, kulat pun untung. Tapi ni tak ada dalam buku teks kita lah. Yang kita belajar berkenaan dengan contoh komensalisme tadi. Pokok paku langsuya nampak menumpang pada batang pokok. Dan orkid liar tadi yang ditanya. Orkid liar pada batang pokok. Tanduk rusa pun ia pada batang pokok. Dia menumpang pada batang pokok. Dan pokok yang ditumpang tu tak memberi kesan apa-apa. Dia tak kisah pun. No comment. Dalam parasitisme adalah contoh parasit pula. Contohnya Rafflesia, kulat, cendawan dan pokok dedalu. Okey, pokok dedalu ni, Rafflesia dan kulat, kenapa nama dia parasit? Parasit ni maksudnya dia makan tumbuhan yang ditumpang tu. Dah lah, dia tumpang, dia makan pula. Jadi contohnya kat sini, pokok dedalu juga dikenali sebagai tumbuhan semi parasit. Kalau pokok Rafflesia, kulat, cendawan ni semua adalah parasit. Tapi dedalu ni, dia semi parasit. Sebab pokok dedalu, dia serap air dan nutrien daripada batang pokok yang ditumpang. Tapi dalam masa yang sama, dia pun buat proses fotosintesis. Maksudnya dia pun buat makanan. Sebab pokok dedalu ni warna hijau. Mungkin sebab dia punya makanan tak cukup, dia rembat makanan dekat pokok asal yang tumpang tu.
Lagi kejam dia. Kalau Rafflesia ni, dia tak boleh buat makanan. Dia memang tak ada warna hijau. Jadi tak ada warna hijau pokok Rafflesia, bunga terbesar di dunia tu kan. Jadi tak ada warna hijau, dia tak boleh makan. Memang dia serap lah semua makanan dekat pokok yang dia tumpang tu. Cendawan pun sama. Mana ada cendawan warna hijau. Dia pun serap semua makanan yang dekat tumbuhan yang ditumpang tu. Tapi pokok dedalu ni, dia dah ada warna hijau. Dia boleh buat makanan dia sendiri. Tapi dia sibuk juga nak serap air dan nutrien daripada batang pokok. Lepas tu dia serap air dan nutrien daripada batang pokok tu. Jadi dedalu ni orang kata semi parasit. Dah lah, rembat barang dah ada tapi rembat orang punya kan. Itulah pembacaan saya. Jom kita lihat kembali kepada soalan buku teks balik. Okey. Jadi jawapan untuk Orchidea ni tadi dah tahulah. Jawapannya Orchidea ni pun dia pun adalah commensalisma, dia tumpang saja. Okey, bagaimanakah interaksi ni berlaku? Orchidea ni dia menumpang untuk mendapatkan cahaya matahari kan. Mungkin air pun tumpang lah, saya tak pasti. Okey, tapi maksudnya dia tidak mengganggu pokok yang ditumpang tu. Okey, ada kebat kat sini. Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan positif kepada proses fotosintesis? Kenapa? Macam mana interaksi ni? Kalau dari segi commensalisma ni kita nampak lah. Maksudnya dengan adanya interaksi commensalisma ni, pokok pakulang suya dan pokok Orchidea ataupun tanduk rusa dapat menjalankan proses fotosintesis. Bila proses fotosintesis berlaku, tumbuhan-tumbuhan itu dapat kekal menjaga kemandirian spesies dia. Maksudnya dapatlah dia hidup. Bayangkan kalau pakulang suya dengan pokok Orchidea, pokok tanduk rusa, dia tak dapat nak buat commensalisma. Dia tak boleh nak tumbuh dekat pokok-pokok. Nanti kan dia duduk je kat bawah, tak dapat cahaya matahari, lama-lama pupus pokok ni. Sebab itulah kesan positif dia kepada proses fotosintesis. Dengan adanya tumpangan-tumpangan ini, maka mereka dapat menjalankan proses fotosintesis, membuat makanan. Bukan saja pokok tu untung, kita yang manusia ni pun untung. Sebab mereka menjalankan proses fotosintesis, gas yang dikeluarkan oksigen. Oksigen, kita dapat serap oksigen. Jadi proses fotosintesis berlaku, tumbuhan dapat makanan, manusia pun untung, haiwan pun untung sebab kita dapat oksigen, udara. Nampak tak betapa pentingnya? Okay? Sebab tu Allah cipta benda ni, dia memang elok lah. Kira adalah sebab-sebab dia. Jadi berfikir sejenak. Ni ada sedikit perkaitan antara haiwan dan tumbuhan dekat sini. Okay. Apakah interaksi yang berlaku pada hidupan ini? Apa gambar ni? Ni gambar lebah. Lebah dengan pokok bunga. Mari kita lihat. Ni tadi kita cerita pasal haiwan. Sebelum ni dan seterusnya kita cerita pasal tumbuhan. Tapi yang ini, digabungkan haiwan dengan tumbuhan. Lebah dapat apa? Kita tengok. Kita kena tengok dua pihak. Yang pertama lebah. Lebah dapat apa? Lebah dapat madu. Dapat makan. Makanan kan, madu. Bunga tu dapat apa? Adakah bunga rugi? Tidak. Bunga pun untung. Sebab bila lebah ni dia duduk dekat bunga, kaki lebah ni dia akan pijak dekat bunga-bunga tu punya debunga tau. Masa dia ambil madu tu, dia pijak kat bunga-bunga tu punya debunga. Kemudian bila lebah ni terbang, dia pergi dekat bunga lain, bunga sebelah ke, bunga lagi satu ke, dia akan pijak lagi kat situ. So debunga yang melekat dekat kaki lebah tadi, dia akan terbang bersama lebah dan lebah tu akan pergi ke bunga lain untuk cari madu. Kaki lebah tadi yang ada debunga, dia tercantum dengan debunga, tiup debunga yang dekat pokok lagi satu, bunga lagi satu. Jadi berlaku proses persenyawaan tumbuhan tu. Jadi tumbuhan pun boleh untung sebab dia dapat memudahkan sebagai ejen pendebungaan. Lebah ni sebagai ejen pendebungaan kepada pokok. Jadi pokok bunga pun dapat membiak, tumbuhan pun dapat lebah pun dapat makanan. Jadi kedua-dua pihak untung. Bila kedua-dua pihak untung, ini nama dia mutualisme. Mu untung, aku untung. Mutualisme lah. Tapi ni antara haiwan dengan tumbuhan. Saya suka soalan ni. Okey, jom kita teruskan ke surat 72. Sekejap Okey, ini 72 yang kita bincang pun tadi dekat nota yang kita jumpa tadi kan. Okey. Pokok dedalu tumbuh pada batang pokok mangga yang dipanggil sebagai pokok perumah. Untuk mendapatkan sumber nutrien dan air daripada tumbuhan yang ditumpanginya. Nampak? Pokok dedalu tu dia rembat air dengan nutrien. Jahat Dalam tempoh yang lama, sebahagian pokok perumah akan mati. Maksudnya dia duduk dekat pokok mangga ni, pokok dedalu ni gambar ni. Dia duduk dekat pokok mangga, lama-lama nanti pokok ni akan mati. Pokok mangga tu sendiri akan mati. Bahagian contoh dia duduk dekat bahagian dahan kan. Dahan tu nanti akan patah. Sebab dia dah rimbat semua tenaga air dan nutrien kat situ. Jadi hubungan antara tumbuhan ini dipanggil sebagai parasitisme.
Parasit lah. Parasit betul. Kau rembat aku punya. Kau adalah tumpang aku. Lepas tu kau rembat makanan aku. Kau rembat nutrien air aku. Lama-lama dia mati. Maka bila tomato mati, yang repot matilah. Kan? Jadi dia kata, tengok tu pokok mangga cakap. Dedalu tumbuh pada dahan aku. Repotlah dahan aku. Jadi mungkin kalau kita ada pokok mangga, mungkin kita boleh tengok lah kalau ada pokok dedalu tu, kita cuba cabut lah. Ni pokok dedalu ni contoh gambar dia. Dia sibuk tumbuh dekat pokok lain. Okey. Jadi interaksi antara tumbuhan berlaku bagi memastikan keperluan asas iaitu air, cahaya matahari dan nutrien diperoleh oleh tumbuhan bagi memastikan tumbuhan terus hidup. Maksudnya kita nak dapatkan air, cahaya matahari dan nutrien. Tumbuhan perlu itulah. Okey, air, cahaya matahari dan nutrien lah, iaitu makanan dia lah. Okey. Jadi sebab tu dia berlaku interaksi. Okey, kalau dia tak perlukan makanan, dia takkan panjat ke orang bila dia tak mampu, kan? Okey, jadi jom uji, kita lihat carta interaksi tumbuhan. Okey, tujuan untuk menghasilkan carta yang mengandungi maklumat tentang interaksi tumbuhan dalam suatu habitat. Nak buat carta je ni kalau aktiviti mungkin cikgu boleh buat sebagai kerja sekolah lah. Alat dan bahan, komputer, talian internet, pencetak, gunting, kertas manila, gam dan alat tulis. Okey, mudah saja. Langkah-langkahnya yang pertama, kumpulkan contoh-contoh interaksi antara tumbuhan dalam suatu habitat yang kamu pilih di laman web. Okey, kemudian dah pilih kan, kumpulkan contoh-contoh dalam laman web tu, kita muat turun gambar. Iaitu kita print lah. Kita save dan kita print berkaitan dan kita mula-mula kita save dulu, kita simpan dulu, muat turun. Kita download. Kemudian dah jumpa, kita simpan, kemudian kita cetak gambar tersebut. Kemudian kita reka satu carta yang menarik menggunakan bahan yang kamu pilih mengikut kreativiti kamu lah. Contohnya awak nak buat dekat dekat manila ke apa. Kemudian awak bila print tu awak tampalkan, buat carta cantik-cantik, tampal dekat awak punya kad manila tu ataupun kertas maju dengan awak tu. Kemudian kongsi hasil kerja kamu bersama dengan rakan-rakan kamu dekat sekolah. Biasa cikgu awak memang suruh buat macam ni lah. Ini sangat menarik juga aktiviti ni, di mana kita cari maklumat sendiri dalam internet. Awak kan suka main komputer? Kan? Jadi ada soalan kat sini. Apakah kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat yang kamu kenal pasti? Jelaskan. Maksudnya dia nak cuba awak cerita tentang satu tumbuhan dengan hidupan lain. Interaksi dia. Contoh bagi saya jawapan paling senang, kesan dia adalah keseimbangan lah. Berlaku keseimbangan ekosistem. Okey. Contoh kesan dia berlaku keseimbangan ekosistem. Saya tak tahu jawapan dalam buku ni apa, tapi kalau bagi pandangan saya, kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain berlaku keseimbangan ekosistem. Kalau kita jelaskan kenapa? Kerana bila kita contohnya adalah lebah. Bila lebah tu yang kita cerita tadi kan, lebah makan bunga, makan madu, dalam masa yang sama dia pun menjadi ejen pendubungaan kepada pokok bunga itu, untuk bunga tu dia menjaga kemandaran spesies dia. Jadi dua-dua untung. Jadi bila ada contoh lagi satu adalah berkenaan dengan kelapa sawit, dengan dengan tikus kan. Jadi bila tikus makan kelapa sawit, tikus dia makan oleh ular dia makan oleh elang, maka dapat satu rantaian makanan. Maka rantaian makanan yang kita belajar dulu, rantaian makanan itu juga akan menjadikan kehidupan ekosistem itu seimbang. Okey, jadi banyak sangat kesan interaksi antara tumbuhan. Jadi kalau ditanya dalam ni, kalau cikgu awak tanya, awak jawab pasal yang lebah tadi. Lebah dia dapat makan bunga, dapat jadikan lebah sebagai ejen pendubungaan. Dua-dua untung. Okey, dan dalam masa yang sama, bila tumbuhan dia buat fotosintesis, hidupan lain pun dapat hidup dan dapat oksigen, dan hidupan lain pun bagi karbon dioksida. Bila tumbuhan nak buat fotosintesis, dia perlukan karbon dioksida. Jadi saling memerlukan, maka semuanya untuk menjaga kemandaran spesies masing-masing. Okey. Jadi jom kita cerita secara menyeluruh berkenaan dengan tajuk yang agak panjang ni. Okey, kita mula sikit dengan jom ingat. Okey, muka surat ke berapa tadi? 72, okey, 73. Interaksi antara hidupan kita bagi kepada dua, iaitu haiwan dan haiwan dulu. Kita bagi haiwan dulu. Jadi ada cara hidup. Cara hidup dia berkumpulan atau bersendirian yang kita belajar sebelum ni. Contoh kat situ gambar tak apa jelas Awak boleh tengok dekat dalam buku teks awak. Okey, saya akan laju je kat sini. Okey, awak boleh tengok sambil kat buku awak. Ini hidup dalam kumpulan, contohnya ada gambar ikan, gambar ramai ni, dan juga ada gambar pelanduk ke apa ni? Kancil yang ni kalau hidup sendirian, harimau dengan ular. Okey, ular sawa kot. Jadi kelebihan, kelemahan yang hidup berkumpulan ni, kelemahannya adalah
Dia kelebihan dia adalah dapat buat sarang, dapat mengumpulkan makanan. Okey, dapat melindungi anak-anaknya, dapat mengawal kawasan dia. Okey, sebab dia ramai-ramai. Jadi dia kuat. Okey, kalau kelebihan untuk haiwan bersendirian pula, dapat mengatasi masalah sumber makanan yang terhad kan. So dia makan seorang, dia makan seorang lah. Dan mengelakkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Jadi bila dia ada pasangan, dia susah dapat pasangan, tapi bila dah jumpa tak ada orang lain nak, memang dia punya. Kan, cuma dia nak jumpa pasangan tu susah. Tapi bila dia dah dapat pasangan, dia seorang pakai. Maksudnya dia seorang je lah. Maksudnya haiwan tu dia tak adalah bergebut dengan haiwan lain nak bergaduh nak dapatkan pasangan kan. Tetapi walau bagaimanapun, yang hidup berkumpulan juga ada kelemahan dia. Okay, berkumpulan ni mudah dijangkiti wabak penyakit. Kalau seekor kena, habis semua kena. Kalau ayam contohnya dalam satu reban, satu kena penyakit, semua mati. Okay. Dan juga dia hidup dalam haiwan yang lemah dalam kumpulan tu akan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Tengok pada buku teks awal. Saya cuma baca sebab saya tengok buku teks juga ni kan. Okay, maksudnya yang pertama, dia mudah wabak penyakit, senang berlaku. Senang sangat kena penyakit. Yang kedua, nanti kalau bila haiwan tu ramai-ramai, dia akan ada yang lemah. Jadi contoh kan, kalau macam contohlah kalau macam rusa ramai-ramai, dia duduk banyak-banyak kan. Lepas tu tiba-tiba harimau serang dia, semua rusa tu akan lari. Tapi mesti akan ada seekor rusa yang tertinggal kat belakang. Jadi dalam kawanan tu, yang paling lemah tu sukar untuk selamatkan diri daripada musuh. Mesti akan jadi mangsa jugalah. Itu kelemahan untuk haiwan yang berkumpulan ni. Walaupun dia orang ramai, tapi bila lari yang ramai, nanti yang tinggal kat belakang tu yang akan jadi mangsa lah. Kan? Kalau kekurangan yang bersendirian pula, ada kekurangan dia. Mestilah. Lagi nampak sejelas kan. Mudah terdedah kepada ancaman kepupusan. Contoh harimau betina. Dia tak jumpa jantan. Maka dia tak boleh nak mengandung. Tak boleh nak bunting. Dan lama-lama kalau tak bunting, lama-lama dia akan pupus. Kan? Jadi mengalami kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. Dia lah susah nak cari pasangan. Tak jumpa. Kalau jumpa pun, alamak tak handsome ayah ni. Kan gitu kan. Tapi haiwan tak adalah macam tu kan. Okay, maksudnya, kalau dia cari pasangan, dia susah nak cari pasangan. Bila susah nak jumpa antara betina dengan jantan. Sebab masing-masing duduk asing-asing. Okay? Jadi, sukarlah dia nak membiak. Dia ancam kepupusan nanti, bahaya. Jadi sukar juga untuk mempertahankan diri daripada musuh. Contohnya harimau, tiba-tiba harimau je kan contohnya kan. Tak apalah, nak senang kan contoh harimau. Tiba-tiba harimau, kuku dia patah. Tiba-tiba ada haiwan lain, dia nak serang haiwan lain, atau haiwan lain, harimau lain datang jumpa dia, nak gaduh. Dia nak gaduh macam mana? Dia punya kuku dah patah, dia tak boleh nak cakar, dia cuma boleh gigit je. Tapi lama-lama dia akan senang mati. Jadi kalau haiwan lain nak serang dia, atau singa nak serang dia, dia pun silap boleh mati. Okay? Bukan itu saja. Kadang-kadang haiwan ni, dia tak ada, haiwan yang hidup sendirian ni, dia tak ada satu benda je tapi dia boleh mati. Contoh, harimau lagi saya bagi contoh. Yelah, tengok keadaan dia. Harimau kuku dia patah. Tiba-tiba dia duduk dalam hutan, tiba-tiba ada orang dengki dia tengah tidur, kita potong kuku harimau. Kuku harimau tak ada. Okay, kemudian dia tiba-tiba dia dah terjaga, dia nak bangun, dia nak cari makan, dia lari-lari, dia cari makan, dia tangkap kancil, tangkap rusa, tapi semua terlepas sebab kuku dia tak ada. Dia sihat je, tapi sebab kuku dia tak ada, dia tak dapat nak tangkap haiwan. Lama-lama dia akan mati sebab kelaparan. Sebab dia tak dapat makan daging. Jadi jangan main-main kalau jumpa harimau dekat dalam hutan, jangan potong kuku dia. Kan? Jadi kerana kuku dia boleh mati. Begitu juga dengan kalau bunuh helang kan. Kuku dia mati. Kuku dia tak ada. Dia nak tangkap ular dekat ataupun tikus dekat lantai, dia tengah terbang tu nak tangkap, tapi tak boleh tangkap. Macam ni dia nak makan. Jadi akhirnya dia akan mati juga. Itu bahayanya kalau yang hidup bersendirian ni lah. Okay, jadi jangan main-main dengan haiwan yang bersendirian, kesian dia, nanti kan dia pupus. Okay, jadi interaksi juga bagi kepada dua, iaitu persaingan dan simbiosis. Simbiosis ni kerjasama. Okay, jangan dari segi persaingan. Persaingan ada dua, iaitu persaingan intraspesies dan interspesies. Intra maksudnya spesies yang sama. Ayam dengan ayam berebut makanan. Inter maksudnya spesies berbeza. Berbeza. Okay, iaitu antara burung helang dengan ular. Dia nak dapatkan tikus. Jadi dia bersaing untuk dapatkan makanan tikus tu. Untuk intraspesies, dia bersaing untuk dapatkan makanan, tempat tinggal atau kawasan, air dan pasangan. Tapi untuk intraspesies, yang berlainan spesies, dia bersaing untuk dapatkan makanan, tempat tinggal atau kawasan dan juga air saja. Dia tak ada bersaing untuk dapatkan pasangan. Jadi beza dia tu je, tak ada pasangan. Sebab takkanlah ular dengan helang berebut nak dapatkan tikus sebab nak kahwin dengan tikus kan. Okay, nanti kan jadi apa? Ular badan tikus apa? Kena kalau dia kahwin, contoh helang kahwin dengan tikus, jadi kepala tikus badan helang. Takkan macam tu kan. Jadi dia takkan bersaing untuk dapatkan pasangan. Okay, cuma yang intraspesies dia bersaing. Lebih dia antara dua ni adalah satu dapat ada pasangan, satu lagi tak ada pasangan lah. Okay, jadi saya rasa faham kot. Okay.
Jadi untuk simbiosis pula, kerjasama ada 3, iaitu komensalisma, iaitu no comment, jerung untuk makan, ikan remora kat bawah, tak ada masalah. Kau nak duduk-duduk lah, aku tak kacau aku pun. Parasitisma, parasit betul kau ni. Dia dapat untung. Si sengkenet ni dapat untung kerana dia dapat makan darah kucing. Tapi kucing tak dapat apa-apa. Rugi pula tu, bukan dapat apa-apa, dia rugi. Jadi dia parasit. Kalau mutualisma, dua-dua untung, iaitu contohnya kerbau dengan burung. Kerbau dapat untung sebab kutu-kutu dia hilang. Gatal-gatal badan dia hilang lah sebab kena makan dengan burung. Burung pula seronok lah duduk atas tu dapat makan cuma. Jadi kedua-dua pihak untung, mu untung, aku untung. Itulah nama dia mutualisma. Dan yang terakhir sekali di bawah ni adalah berkenaan dengan tumbuhan. Okay. Tumbuhan, interaksi juga. Faktor interaksi macam biasa, dia bersaing nak dapatkan nutrien, nak dapatkan air, nak dapatkan cahaya matahari dan juga ruang lah. Cuma dalam perbincangan kita, dalam eksperimen tadi, hari tu ada berkenaan ruang kan. Cuma yang kita nampak bila pokok tu tumpang, dia nak dapatkan nutrien dan air biasanya, dan cahaya matahari kan. Jadi interaksi dia, simbiosis dia 2 saja, iaitu kerjasama dia, komensalisma dan parasitisma. Macam yang saya cakap tadi, ada satu lagi yang mutualisma. Pokok apa tadi yang kita kulat dengan alga tu kan. Tapi itu saya tak pasti sebab tak ada dalam buku teks. Kalau dalam ikut buku teks ni, 2 ni saja. Okay. Jadi kalau soalan biasanya ditanya dalam buku teks sajalah. Cuma yang kita tengok pembacaan lebih sikit saya kat internet tu, siapa punya web tu saya tak ingat, ada yang mutualisma. Jadi itu mungkin jadi kajian masa depan lah. Alright, jadi saya rasa sampai situ dulu. Okay. Pada kelas akan datang kita akan sambung dengan cabar minda. Nanti kalau ada kerja sekolah nak buat cabar minda, insya-Allah kita boleh bincangkan dekat sini pada video akan datang. Jadi nantikan video saya seterusnya. Okay, jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.